اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 52, baris atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dua puluh lima rusul wajib tahu dengan tafsil. 25 rusul wajib tahu dengan tafsil. Dan 25 orang rasul, dia je rasul pula. 25 rusul wajib tahu dengan tafsil. Dan 25 orang rasul, rasul yang disebut di dalam Al-Quran, wajib kita percaya dengan jalan tafsil. Wajib kita percaya dengan jalan tafsil. Hak tajuk dia tadi, wajib tahu dengan tafsil. Di huraian bawah tu pula, dan 25 orang rasul yang disebut dalam Al-Quran, Rasul 25 ni wajib kita percaya dengan jalan tafsil. Hak tajuk atas, wajib tahu dengan tafsil. Di bawah tu wajib percaya. Beza tau. Wajib tahu, tahu sudahlah. Kalau tahu hak Rasul 25 ni, kalau ada poster Rasul 25 tu, di tempat tu ada orang kafir yang duduk situ, dia pun tahu. Kalau dia tengok seorang, dia pun tahu. Jadi kita bicara ni dalam ilmu tauhid, ilmu akidah. Tahu tu ilmu. Satunya tahu, satunya makrifah, kenal. Tahu kenal ni dengan makna jazam di hati, percaya sepenuhnya di hati. Itu tahu ataupun kenal dalam pembicaraan ilmu tauhid. Bukan tahu gitu, tahu saja. Abu Talib tahu Nabi benar, tahu saja. Di kalangan ulama-ulama Yahudi Nasara tahu Nabi adalah Rasul yang sebenar. Orang alim di kalangan orang Yahudi ni berjumpa dengan Nabi SAW, tengok muka Nabi, dia tahu dah, ya sungguh ni. Sebab sifat Nabi akhir zaman telah dinyatakan dalam kitab Taurah. Tapi pertama-tama dalam kitab Taurah yang diubah oleh Yahudinya adalah sifat Rasul akhir zaman, diubah. Ada ni. Hak diubah yang pertamanya dan kitab Taurah adalah sifat Rasul akhir zaman. Diubah dah situ. Jadi
Kenapa pula hak kemudian di kalangan orang alim Yahudi tu boleh tahu bahawa Nabi kita betul Nabi dengan yang disifatkan dalam kitab Taurat, walau telah diubah, sebab mereka tahu ayat sebenarnya di situ apa dia. Kalau mengikut apa yang ada dalam kitab Taurat pada masa tu, tak tepatlah dengan hak Nabi SAW ni. Tapi macam mana orang ni alim Yahudi kemudian tu, dia boleh kenal juga Nabi walaupun dalam Taurat tukar dah. Sebab bukan hak tukar je jahat, hak kemudian pun jahat. Sebab apa? Hak kemudian tahu tukar situ tu. Ada ni. Maknanya hak di kalangan ni hak Yahudi ni, hak alim-alim Yahudi ni bukan hak tukar je jahat. Sebab hak kemudian pun tahu ayat sebenarnya di sini berkaitan dengan sifat Nabi sebenarnya ayat apa, kulitnya macam mana, ditukar dah. Mana dia tahu ayat sebenar. Sebab itulah di kalangan orang alim Yahudi ni dijumpa dengan Nabi, ya dah, betul, ini Nabi akhir zaman. Tahu, tapi tak beriman. Tahu tak, bukan tahu gitu maksud dia. Mana ni? Tanya soalan pula dengan jawapan hak dia beri, ya betul, sahih. Inilah betul Nabi yang akhir zaman, Nabi yang terakhir. Tahu. Tak, kita tahu dengan makna percaya sepenuhnya di hati, tahu dengan makna jazam, putus di hati. Itu panggil tahu. Mana sebut kata tahu, terjemahan daripada ilmu. Sebut kata kenal, terjemahan daripada ma'rifah, satu makna saja. Al-jazmu al-mutabiqu lil haqqi an dalilin. Putus, bertepatan dengan sebenar, berserta dengan dalil. Ada. Jadi tahu di sini mana apa? Percaya sepenuhnya di hati. Tahu tak percaya, tak kira tu. Macam sebut tadilah, Abu Talib tahu hak Nabi SAW mengaku dianya adalah Rasulullah. Abu Talib percaya. Abu Talib tahu betul. Abu Talib tahu betul. Dia kenallah Nabi SAW ni. Tak pernah bohong Nabi ni. Dan Abu Talib tahu dak Nabi kita sebenar, tahu. Tapi tak percaya. Kita bicara tahu dalam kitab tauhid ni dengan makna percaya, beriman, berpegang kejap di i'tiqad, itu makna tahu ataupun kenal. Sebab tu tajuk dia wajib tahu dengan tafsil. Di bawah tu wajib kita percaya dengan jalan tafsil. Percaya tu terjemahan kepada tahu. Tahu kenal dengan makna percaya sepenuhnya di hati, jazam putuh di hati. Itu makna tahu, diterjemah dengan percaya. Dan 25 orang Rasul yang disebut dalam Al-Quran wajib kita percaya dengan jalan tafsil. Bermakna hak Rasul 25 ni wajib percaya dengan jalan tafsil. Jalan tafsir dengan makna wajib percaya seorang. Apa makna dia? Kena hafal. Kena hafal ke? Bermakna ni. Makna bermakna percaya Rasul 25 ni dengan jalan tafsir ni bermakna, faham tak ayat kita sekarang? Hak Rasul 25 ni wajib kita percaya dengan jalan tafsil. Satu. Seorang. Kena hafal. Dah nak percaya seorang tu, kalau tak hafal, nak percaya macam mana? Bermakna kalau ditanya orang akan satu, mana akan seorang daripada 25 orang Rasul tu, tanya seorang. Syuaib contohnya, tanya seorang daripadanya. Lut contohnya, Ilyasa contohnya. Nescaya tahu kita akan bahawasanya
bahawasanya satu daripadanya itu adalah Rasul. Nescaya tahu kita. Bukan tahu gitu. Tahu mana apa? Ni, percaya. Ni, tahu mana? Percaya. Hak sebut tadi, kalau orang kafir, kalau nama Rasul 25 tu dia pun tengok dia apa, dia tanya dia. Syuaib, dia tahu. Ya, Syuaib ada dalam poster tu kan. Dia tak tengok poster ni, kita tanya di tempat lain. Lut, saya tahu. Saya tengok dah, siapa dah Rasul 25 dalam poster awak tu. Ilyasa, dia tahu. Bukan maksud tahu gitu. Nescaya tahu kita akan bahawasanya satu daripadanya yang ditanya tu lah Rasul. Tahu mana apa? Ni, kita percaya dah. Duduk di i'tikad kita dah. Syuaib duduk sini dah Rasulullah. Lut ni duduk sini dah Rasulullah. Bukan tahu jawab ni. Ada ni. Bukan tahu dengan bahawa tahu ngapa tu bukan. Makna apa? Datang satu nama Ilyasa. Ni. Kita tahu dengan makna kita percaya dah. Di hati i'tikad kita Syuaib, Ilyasa, Ilyas contohnya adalah Rasulullah. Bukan makna tahu itu bukan. Nescaya tahu kita akan bahawasanya bahawa satu daripadanya daripada 25 Rasul tu apabila ditanya Rasul, mana Rasulullah. Ni duduk di iman kita dah, duduk di i'tikad kita dah. Seorang yang ditanya daripada 25 tu memang duduk di i'tikad kita dah, ianya adalah Rasulullah. Kalau ditanya tak syarat tanya. Kalau gitu kok macam mana saya ni tidak pernah ditanya ni. Kalau ditanya, jangan pula balik suruh awak tanya saya, awak tanya. Bagus kau tanya tu pun, suruh tanya lah apa. Ini kalau ditanya. Pernah ditanya? Pernah ditanya? Orang panggil kita duduk sekejap, saya nak tanya. Tanya apa ni? Nak tanya nama ni, nama seseorang ni. Siapa seseorang ni? Nak tanya ni. Rasulullah ke tidak ni? Nak tanya. Syuaib Rasulullah ke? Auliaullah ke? Orang soleh ke? Ni nak tanya ni. Syuaib ni. Rasul ke? Wali ke? Orang soleh ke? Ni. Sahabat Nabi ke? Ada orang tanya gitu? Ada orang tanya? Tak pernah ditanya pun. Kalau ditanya, gitu. Tapi kalau ada orang tanya, molek kok. Nak tengok. Beriman dok seorang-seorang tu. InsyaAllah lah. Beriman seorang-seorang tu. Ni kalau ditanya. Dan tiada wajib dihafaz nama dengan belatu. Dan tidak wajib dihafal nama dengan belatu. Dengan satu-satu tu maksud apa? Belatu. Beratu. Mana? Belatu. Dah kita bahasa ni kita dak soal ni. Ni kitab Fatani ni. Kita dak soal bahasa. Kalau bahasa Malaysia kita. Dan tidak wajib dihafal nama dengan belatu. Dengan belatu ni susung. Adam, Nuh, Soleh. Dah syarat. Dah wajib. Dengan belatu. Berlatu. Kalau sini. Berlatu. Kita mana? Bersusun. Beratu. Belatu ada bahasa kita. Belatu. Ada. Beratu. Beratu adalah. Beratu tu susun tak? Tapi kita tak akan sebut dengan beratu tau. Dan tidak wajib dihafal nama hak Rasul 25 tu dengan beratu. Beratu tu orang nak masuk kelas tu. Beratu. Gi hak jabat orang ramai tu beratu. Hak tu beratu. Mana apa belatu ni makna susun, tak wajib.
Tapi hafal lagi bagus. Tapi tak wajib lah tu. Kalau budak hafal pun kadang-kadang nisbah kita orang tua tak luluh. Dia hafal hak Rasul 25 tu, buat lagu laginya. Bila kita tanya satu daripadanya, tanya satu daripadanya, dan apa hafal ni, buat lagu Rasul 25, tanya seorang daripadanya. Oh, dia kena buat lagu semula, cari balik. Dia. Kalau kita orang tua tak luluh sebab tak berimam seorang-seorang tu. Buktinya kalau tanya pada ni, dia kena ngapa semula. Dia kena susun. Dia. Ada tak? Kita orang tua tak luluh gitu. Ada ni. Budak contohlah, dia hafal buat lagu. Kita pun tanya seorang daripadanya. Dia kena ulang semula. Ada. Tak luluh kita orang tua. Tak luluh seumpama itu. Maknanya dia hafal, bila tertanya seorang daripadanya, nescaya dia beriman ianya adalah Rasulullah. Ada ni. Mana tak syarat hafal. Tapi kalau hafal sekalipun macam budak-budak lagu tu, terkadang tidak beriman seorang secara tafsir. Buktinya apabila ditanya seorang daripada Rasul 25, dia tak kenal apa. Dia kena undur balik lagu dia tu, Adam, Nuh, Soleh. Jumpalah hak kita tanya tu. Ya. Oh, tua tak lulu. Sebab dia tak panggil tahu, percaya, beriman secara seorang-seorang. Walaupun dia hafal sekalipun. Tapi insya-Allah lah hafal tu dia kenal lah seorang-seorang. Tahu, kenal, faham lah. Percaya seorang-seorang adalah Rasulullah. Kalau kita kata tadi ni, bukan bererti budak hafal dia tak kenal seorang-seorang, bukan. Mana kalau dia hafal, kita tanya seorang daripadanya, ya Rasulullah, ada dalam hak saya hafal hak 25 tu. Memang gitulah biasanya. Cuma takut ada nak ceritanya, hak wajib kita beriman secara tafsir seorang-seorang, tak syarat hafal. Kalau hafal sekalipun, kalau tanya seorang daripadanya tak kenal, tak luluh. Tapi kalau hafal, insya-Allah lah. Sebab apa? Sebab hak tak hafal pun kenal, hak hafal. Kerana kita hafal dak Rasul 25 ni. Saya ada jumpa orang tua. Orang tua ni kalau kira tua dia tu banyak benda dah dia tak ingat. Orang tua kan banyak benda dia tak ingat. Tapi kalau tanya nama Rasul 25, dia bilang tu macam dok mikir. Ada ni. Macam dok mikir. Pakai cucu keluar mulut dia. Tak, macam tak mikir. Kita kan apa-apa nak kena seorang, nak kena ni. Dah. Dah ni. Kata dia ngapa masuk budak-budak. Tapi memang budak-budak hidup pondok. Tapi mungkin dia ngapa masuk duduk pondok. Saya duduk pondok udah ngapa Rasul 25 ni. Tak ngapa Rasul 25 ni. Tapi dia ngapa berkali. Ngapa masih hidup pondok. Tapi maknanya Rasul 25 ni, dia boleh sebut tacuk. Macam kita kata tak payah mikir pun. Tapi tak syarat seumpama tu. Janji kalau ditanya orang akan seorang daripadanya daripada Rasul 25, nescaya tahu, makna tahu ni beriman bahawa ianya adalah Rasulullah. Itu hak menjadi kewajipan atas kita tahu dengan cara tafsir hak Rasul 25 yang namanya disebut di dalam Al-Quran. Nama disebut di dalam Al-Quran. Yang mana nama-nama Rasul yang disebut dalam Al-Quran, nama-nama Nabi yang disebut dalam Al-Quran, kesemuanya adalah Rasulullah. Melainkan Khidir, walaupun Khidir nama tak sebut secara terang. Itu hanya Nabi, bukan Rasulullah. Pada ni
Uzair contohnya. Ataupun sekalian anbiya daripada anak Sam, anak pada Nabi Nuh contohnya. Disebut dalam Quran, tapi hanya Nabi, bukan Rasul. Adapun Nabi-Nabi yang lain yang disebut dalam Al-Quran, ianya adalah Nabi dan Rasul. Ianya adalah Nabi dan Rasul. Kita maklumlah Nabi Rasul ni umum khusus. Umum khusus macam mana? Nabi ni termasuk Rasul. Rasul ni khas. Rasul khas. Dia umum ni Nabi, termasuk Rasul pun adalah Nabi. Rasul ni khas sahaja, bukan semua Rasul Nabi. Kan bilangan yang terdahulu atas pandangan yang masyhur, walaupun bukan pandangan muktamad, Rasul 313 orang, daripada Rasul 313 orang, daripada Nabi seramai 124,000 orang. Masyhur kita bilangan Nabi 313, bilangan Rasul 124,000 orang. Tapi itu bukan pandangan yang muktamad. Pandangan yang muktamad, Nabi Rasul ramai. Nabi Rasul ramai, tetapi tidak dihinggakan, tidak disakatkan, tidak didatangkan jumlah. Berapa ratus orang Rasul serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa ribu orang Nabi serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pandangan yang sahih, itu pandangan yang muktamad, pandangan yang kuat dalil. Nabi Rasul ramai, kita berpegang secara ijmal, ramai-ramai tu adalah Nabi dan Rasul bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramai Nabi Rasul ni. Hak 25 Rasul yang namanya disebut dalam Quran, hak tu wajib kita beriman dengan jalan tafsil, dengan jalan seorang-seorang. Dah ramai-ramai lagi hak Nabi Rasul yang lainnya. Berapa bilangan hak ramai tu? Pandangan yang muktamad tidak dihingga. Mana betul dihingga? Tidak disakatkan, tidak diletak jumlah berapa orang. Itu pandangan yang muktamad. Cuma kita masyhurnya dalam kitab-kitab pun sebut, hak masyhurnya Rasul 313 orang, daripada bilangan Nabi kesemuanya adalah 124,000 orang. Dan ada lagi beberapa pandangan berkaitan dengan jumlah bilangan Rasul dan jumlah bilangan Nabi, yang kesemuanya adalah pandangan-pandangan yang dhaif, bukan pandangan-pandangan yang muktamad. Cuma masyhur kita tadi, Rasul 313 orang, daripada bilangan Nabi 124,000 orang. Yang wajib kita beriman atas jalan tafsil, atas jalan ijmal, atas jalan kasar, atas jalan ringkas. Barulah pergi kepada hak 25 orang tu. Jadi Nabi Rasul ni, Nabi ni umum. Maknanya termasuk Rasul tu pun Nabi. Adapun Rasul khas. Rasul adalah khas tertentu kepada yang diangkat pangkat risalah. Yang mana hak ramanya Nabi setakat pangkat nubuah, pangkat kenabian sahaja. Jadi Nabi Rasul ni, Nabi ni insanun zakarun hurrun. Makna manusia. Di kalangan malaikah tak ada Nabi. Di kalangan jin tak ada Nabi. Tak ada. Tak ada Nabi di kalangan jin. Cuma jin ni menjadi ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab furu' agama lah, dalam bab usul agama, jin daripada asal jadi pun sudah diperintah beriman. Bukan terhenti selepas daripada diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak jin ni
wajib mengikuti syariah Nabi pada furung agama, pada semayang, pada puasa, pada haji, ni hak furung agama. Jadi Nabi SAW jua yang diutuskan kepada jin dan manusia. Adapun Nabi Rasul yang terdahulu hanya manusia saja. Nabi Sulaiman AS bukan menjadi rasul kepada jin, tetapi menjadi raja kepala kepada jin, bukan menjadi rasul kepada jin. Yang mana rasul hak mengikut syariat hak rasul ni oleh jin hanyalah syariat Nabi SAW pada furung agama, pada sembahyang puasa, bukan pada usuluddin. Pada usuluddin, daripada permulaan jadikan jin sudah diperintahkan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Dan di kalangan jin tak ada nabi. Tak ada nabi di kalangan jin. Jadi nabi ni insanun, manusia. Rasul samalah. Zakarun, lelaki. Tak ada nabi perempuan. Tak ada nabi perempuan. Hak pernah tu hak mengaku nabi perempuan tu lah hak pada masa Musailamatul Kazzab tu. Hak nabi perempuan tu ditipu oleh Musailamatul Kazzab, akhirnya jadi bining pada Musailamatul Kazzab. Cerdik lagi Musailamatul Kazzab. Pada masa tu, pada masa Musailamatul Kazzab mengaku sebagai nabi, Nabi SAW masih lagi hidup. Sebab itulah Musailamatul Kazzab atau utusan berjumpa dengan Nabi SAW nak bahagi kawasan. Hebat dia. Tapi pengikut dia ribuan. Sebab apa? Kepetahan kebijaksanaan dia bercakap. Ni bahaya manusia ni. Ribuan ikut dia. Sampai ke sanggup angkat senjata bersama dengan Musailamatul Kazzab untuk melawan tentera Nabi SAW. Pada ni. Jadi kalau sekarang ni timbul macam-macam ajaran pelik-pelik itu, kalau habis ni kan ajaran pelik-pelik timbul. Ada pengikut. Tak pelik lah tu. Ada pengikut. Ramai juga pengikut. Ada sekarang ni timbul ajaran Nabi Muhammad SAW itulah Allah Ta'ala. Nabi Muhammad itulah Allah Ta'ala. Ada ni. Timbul. Nabi Muhammad itulah Allah Ta'ala. Ada pun macam Nabi Isa tu, hak puak Kristian tu, dikata bukan Allah, anak Allah. Hak Kristian kan? Kristian tau, Kristian lah. Hak Yahudi dengan tu Nabi Musa AS, kitab Taurat, kitab Injil ni. Kristian lah. Nabi Isa bukan Allah Ta'ala, Nabi Isa anak Allah. Ni tak ni. Nabi Muhammad itulah Allah. Allah itulah Nabi Muhammad. Dan ada di tengah kita. Dan ada pengikut. Kata pening dah. Kemudian hok dalam FB hok duk nampak-nampak tu, terkadang mereka ni dia bermain dengan unsur sihir. Lepas tu jadi orang yang mengikuti tu tak rasional. Tak rasional, jadi kalau kita fikir cara rasional, bodoh benar nak tu orang seumpama tu. Tapi dia main sihir. Ada ni? Dia main sihir. Macam Yoping tu lah, dia main sihir. Sebab tu terkadang orang yang ditugaskan untuk menyiasat, akhirnya ikut dia molek-molek ada. Orang yang ditugaskan untuk menyiasat, akhirnya ikut dia molek-molek ada. Dia ada sihir dia. Itu cerita-cerita lah wallahu alam. Sihir dia dipanggil ni hati anjing hitam yang telah dipuja. Diselam hati itu dalam air, diminum kepada orang yang berjumpa dengan dia. Jadi kalau penyiasat tu yang ditugaskan oleh kerajaan ke, oleh pejabat agama ke, untuk menyiasat akan ikut dia. Tapi tak rasional lah, sebab dia sudah dipukau, sudah disihirkan. Sebab tu tak pelik. Antara pengikut dia, sepasang suami isteri,
lulusan Mesir, suaminya ustaz, isinya ustazah, mengajar sekolah agama kerajaan. Pada ni. Yang ustaz ni berjumpa dengan Yopeng, cium kaki, bukan cium tangan. Cium kaki. Yang ustazah ni pula apabila sentiasa diganggu oleh pihak berkuasa agama, akhirnya diisytiharkan sebagai bukan orang Islam. Bila bukan orang Islam, pejabat agama tak boleh nak ganggu. Ustazah tu. Apa tak rasional? Dia ada unsur sihir. Ada unsur sihir. Dia main sihir, main unsur jin. Jadi hak banyak-banyak, hak pelik-pelik tu, campur unsur tu lah. Unsur sihir, unsur jin. Kalau tidak, takkan nak percaya benda pelik-pelik gitu, tak rasional, bodoh benar seseorang. Dia kayak gitulah pada ni. Jadi siapa ke Nabi Muhammad tu Allah, Allah tu Nabi Muhammad. Dia ambil ayat tu lah. Qul huwallahu ahad. Huwa tu kembali pada Muhammad. Berkata oleh Muhammad, huwa tu Muhammad lah. Allah. Nabi Muhammad tu Allah. Allah tu Nabi Muhammad. Nak kata tuan ni. Jadi hak Musailamatul Kazzab tu, dia kepetahan dia. Tapi masa tu ada perempuan seorang, sama juga mengaku menjadi nabi, tapi akhir menjadi isteri kepada Musailamatul Kazzab. Lelaki sahaja nabi. Insanun zakarun hurrun, lelaki sahaja. Walaupun ada pandangan daif, ini sebagai ilmu tambahan lah. Ada pandangan daif mengatakan ada orang perempuan diangkat pangkat menjadi nabi. Ada orang perempuan. Mana? Maryam itu nabi. Asiyah itu nabi. Hajar nabi. Sarah nabi. Yuhanis ni ibu kepada Nabi Musa AS, nabi. Itu ada pandangan lah, tapi itu pandangan daif lah. Sebab nabi orang lelaki, bukan orang perempuan. Tapi kemudian memang ada orang yang mengaku nabi. Bila orang soal dia, kan Nabi kata dah kan, la nabiyya ba'di, tak ada nabi dah sebelum aku. La nabiyya, tak ada la nabiyyata ba'di. Dia jawab. Kata pandai pula dia jawab. La nabiyya ba'di, tak ada nabi dah lepas aku. Nabi kata la nabiyya, bukan la nabiyyata. Tiada nabi perempuan selepas aku. Nabi tak kata. Nabi kata la nabiyya. Nabi itu lelaki, nabiyyah baru perempuan. Tapi Nabi kata la nabiyya ba'di, tak ada nabi dah selepas aku. Tapi Nabi tak kata la nabiyyata, tidak ada nabi perempuan selepas aku. Nabi tak kata. Maknanya nabi perempuan ada, nabi lelaki tak ada. Oh, ni dia punya. Hai. Kata dia mana? Dipengaruhi oleh syaitan. Jadi pelik-pelik mana? Tapi tadi tu panggil daif lah. Hak kata Maryam, Asiyah tu lah isteri Fir'aun. Hawa. Ada mengatakan Nabi. Lepas tu Hajar, Sarah. Atau nama-nama yang kita duduk dengar semua lah tu. Kemudian ibu Nabi Musa AS dikatakan Nabi juga. Kemudian Nabi ni hurun, merdeka. Tak ada Nabi dia kalangan hamba. Tu Nabi Yusuf AS. Dua kali kena jual kan. Mula-mula saudara dia jual. Kemudian yang beli tu pula jual pula di bandar. Tu bukan hamba. Tu ditipu mengatakan ianya hamba. Sebab hamba tidak ada hamba, tidak ada nabi di kalangan hamba. Hak Nabi Rasul ni di kalangan orang yang merdeka. Kemudian diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diperintahkan menyampai itu Rasul, diwahyukan oleh Allah
dan tidak diperintahkan menyampai adalah Nabi. Kemudian ramai juga Nabi-Nabi yang tidak diwahyukan kepadanya hukum, melainkan hanya diperintah untuk menyampai dengan syariat Rasul yang sebelum. Ini dia kalangan Rasul-Rasul Bani Israel. Tidak diwahyukan hukum, hanya diperintahkan supaya beramal dan menyampaikan hukum daripada syariah Nabi Musa alaihissalam yang ada dalam kitab Taurat. Yahkumu bihin nabiyun, menghukum dengan kitab Taurat oleh nabi-nabi daripada kalangan Nabi Bani Israel. Nabi Zakaria ke Nabi Yahya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Daripada Bani Israel, mereka menghukum dengan syariat Nabi Musa alaihissalam dengan kitab Taurat, termasuk Nabi Daud. Adapun Nabi Daud kan ada kitab, kan kitab Zabur. Kitab Zabur Nabi Daud semata-mata kisah, semata-mata nasihat, tidak ada hukum. Nabi Daud tetap berhukum dengan kitab Taurat. Zabur kitab bagi Nabi Daud. Taurat, Injil, Zabur dan Quran kan? Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Zabur bagi Nabi Daud. Macam pula kata Nabi Daud diperintah berhukum dengan kitab Taurat, syariat Nabi Musa AS. Sebab dalam kitab Zabur hanya mengandungi kisah-kisah dan nasihat-nasihat saja, tidak mengandungi hukum. Jadi ramai Rasul-Rasul di kalangan Bani Israel tidak diwahyukan hukum oleh Allah, melainkan diperintah supaya menyampai dan berhukum dengan syariat Nabi Musa alaihissalam hak dalam kitab Taurat. Itu beza antara Nabi dan juga Rasul. Tiap-tiap daripada Rasul adalah Nabi, dan tak semesti Nabi itu adalah Rasul. Kemudian hak ramai-ramai tu, hak tu beriman atas jalan ijmal. Beriman atas jalan ijmal. Sebab Nabi ni 124,000 orang, termasuk 4 orang Nabi selepas dari Nabi Isa alaihissalam. Termasuk 4 orang Nabi selepas Nabi Isa alaihissalam. Tapi bukan Rasul. Bukan Rasul. Selepas Nabi Isa alaihissalam ada 4 orang Nabi. 3 Nabi di dalam ayat wadrib lahum masalan ashabal qaryati. Yasin gitu tu. Dia ada 4 Nabi. Dalam ayat tu 3 Nabi. 4 Nabi selepas daripada Nabi Isa alaihissalam, sebelum Nabi SAW. Jadi hak ramai-ramai tu beriman secara ijmal. Hak 25 ni wajib beriman atas jalan tafsil. Atas jalan tafsil. Sebab apa hak 25 ni wajib beriman atas jalan tafsil? Kerana 25 ni nama yang disebut dalam Al-Quran. Nama yang disebut di dalam Al-Quran. Bila nama Rasul 25 ni disebut di dalam Al-Quran, maka hak Rasul 25 ni termasuk dalam perkara dipanggil maklumun fid dini bid darurah. Maklumun fid dini bid darurah. Perkara yang diketahui secara mudah-mudah. Kita ingat tak dahulu bicara takrif Islam, takrif iman. Takrif Islam terima zahir akan sekalian perkara agama. Iman percaya hati akan sekalian perkara agama. Tapi perkara agama yang dibawa datang oleh Nabi SAW selama 23 tahun, hak kita tahunya sikit-sikit je. Jadi kita wajib terima sebagai orang Islam, terima zahir akan sekalian perkara agama yang dibawa datang oleh Rasul. Sebagai orang yang beriman, masuk selapis lagi percaya hati akan sekalian perkara agama yang dibawa oleh Rasul. Perkara agama mana ni? Perkara agama yang diketahui secara darurah, dia panggil.
Perkara agama yang diketahui cara mudah-mudah. Tak belajar banyak pun tahu itu perkara agama yang Nabi bawa datang. Budak pun boleh tahu itu perkara agama yang dibawa datang, yang Nabi bawa datang. Terkadang orang kafir pun tahu itu adalah perkara agama hak Nabi SAW. Semayang wajib, orang tahu belaka. Puasa wajib, orang tahu belaka. Orang kafir pun tahu. Orang Islam wajib semayang, orang Islam wajib puasa, orang kafir pun tahu. Haramnya berjudi, haramnya minum arak, haramnya berzina, orang kafir pun tahu. Itu syariat Nabi SAW. Dipanggil perkara yang diketahui secara mudah-mudah. Sebagai orang Islam kena terima, jangan engkar. Sebagai orang beriman kena percaya hak perkara agama yang diketahui secara mudah-mudah ni. Termasuk Rasul 25 ni. Termasuk Rasul 25 ni. Termasuk dalam perkara agama yang diketahui secara mudah-mudah. Sebab apa? Budak pun boleh tahu Rasul 25 ni. Jadi hak Rasul 25 ni wajib beriman secara satu-satu, seorang-seorang, kerana balik pada takrif iman dahulu. Balik pada takrif iman dahulu. Hak iman hak dalam pati paridah ni musak 5 itulah. Iman iaitu mengikut dan menerima hati. Mengikut dan menerima hati, membenar hati akan sekalian perkara yang membawa oleh Rasul kepada kita. Perkara Rasul bawa datang daripada Allah Ta'ala ni. Sekian perkara ni daripada perkara yang mudah daripada agama. Mana perkara yang maklumun fid dini bidarurah, perkara yang ketahui secara mudah-mudah. Ini perkara besar-besar, tak ngaji banyak pun boleh tahu. Maksud dia gitu. Itu tak ada iman. Kena percaya akan sekian perkara agama yang ditahui secara mudah-mudah. Maklumun fid dini bidarurah dipanggil. Maklum diketahui fiddin pada agama, bidarurah dengan mudah-mudah. Darurah di situ bukan makna tersepit, hak benda haram boleh makan, bukan. Kan darurah makna tersepit kan. Darurat dah, hak haram pun boleh makan. Ni kebulu ni, mati nanti. Darurah, ada bukan darurah tu. Darurah makna mudah-mudah. Tak payah ngaji banyak. Jadi termasuk Rasul 25, dia kira termasuk dalam perkara agama yang diketahui cara mudah-mudah. Sebab apa? Quran sebut terang-terang. Pandai ni. Cuma nak tanya kita lah, yang kita semua ni boleh kata budak-budak pun boleh tahu mudah-mudah. Hak Rasul 25 ni kita pun gitulah. Perkara mudah je tu. Perkara hak orang tahu belaka Rasul 25 ni. Kita jadi tahu mudah-mudah Rasul 25 ni sebab apa? Sebab nama disebut dalam Quran. Kenapa? Kerana kita baca Quran jumpa Rasul 25 ni. Gitu. Sekarang Rasul 25 ini termasuk di dalam perkara agama yang diketahui secara mudah-mudah. Orang yang beriman kena percaya seorang-seorang. Orang Islam kena ngaku, jangan ada engkar. Nabi Isa AS bukan Nabi batal Islam, dia murtad, dia wal-iyazabillah. Nabi Adam, Nabi apa gitu? Bukan Nabi maka murtad, batal Islam dia. Kalau secara zahir, hati tak percaya, tu bab iman dia tak ada. Iman kita tak tahu ni. Tiba-tiba diengkar Nabi Adam. Nabi Adam bukan Rasulullah, maka batal Islam. Sebab sebagai orang Islam kena terima secara zahir akan sekalian perkara agama yang diketahui secara mudah-mudah, termasuk Rasul 25 ni. Engkar seorang je, batal Islam. Hati tak percaya, tak sah iman. Cuma hak Rasul 25 ni jadi perkara agama hak mudah-mudah, hak tahu belaka, tak pelik hak tu. Kenapa dah? Kerana Rasul 25 tu namanya disebut dalam Al-Quranul Karim. Jadi kita kenal Rasul 25 ni kerana kita sentiasa membaca Al-Quran. Begitu. Terkadang ada orang tak pernah pun khatam Al-Quran. Ada orang tak pernah khatam Al-Quran. Tak pernah. Dah kata masa dulu tak ngaji ke Quran. Tak ngaji Quran besar. Zaman dulu kan Quran kecil, Quran besar.
Budak sekarang tak ada dah Quran kecil, Quran besar. Dia Iqra gitulah. Zaman kita dulu, alih, habis Quran kecil, alih Quran besar. Muqaddam tu lah kita panggil Quran kecil. Dah kata dah masa budak-budak tak ngaji ke Quran. Ngaji kot dia. Lepas tu dah naik ke Quran besar. Naik kot dia kata. Tapi depan tu lah Al-Baqarah gitu je. Lepas tu ke tunggu mati. Tunggu tak mati, anak murid lari. Bukan tunggu mati. Maknanya ada orang yang tidak pernah khatam Al-Quran sepanjang hidup dia. Apa ada ni? Jadi macam mana orang yang tak pernah khatam Al-Quran sepanjang hidup dia? Nak bangkit di mahsyar, nak ada dalam amalan dia satu Al-Quran yang dibaca. Dia tak pernah khatam Al-Quran dan dia tak pandai mana. Fatihah tu comel lah. Mana nak baca seorang tu tak pandai. Lepas tu belajar lah. Nak belajar dia malu dah sebab tua. Tak pernah membaca Al-Quran, tak pernah khatam Al-Quran. Jadi macam mana nak bangkit di hari akhirah, nak jadi dalam amalan kita tu ada pahala membaca Al-Quran sepenuhnya. Kita berjemaah tarawih lah. Ikut tu imam yang khatam satu Al-Quran, maka itulah Quran kita. Fa qiraatul imam qiraatul lahu, Nabi kata. Bacaan untuk imam ialah bacaan bagi makmum. Kita ada Quran, satu Al-Quran. Bangkit di mahsyar kita ada satu Al-Quran yang kita baca. Sebab bacaan Quran itulah menjadi bacaan kepada makmum. Ada ni. Fa qiraatul Quran qiraatul lahu. Maka Nabi kata bacaan untuk imam ialah bacaan bagi makmum. Kita ada tu. Lepas tu bacaan satu Al-Quran ni di mana? Dalam sembahyang pula. Itulah selebih-lebih tempat. Bila pula? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Di mana pula? Di Tanah Haram Mekah. Tu berapa lapis itu tu? Berapa lapis? Satu Al-Quran. Dalam sembahyang. Di bulan Ramadan. Di Tanah Haram Mekah. Ketika bangkit di padang mahsyar. Adalah tu. Mana ada bacaan satu Al-Quran ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi akidah adalah. Akidah tak ada. Duduk Mekah daripada lahir sampai ke mati pun kekal neraka selama-lamanya. Kalau akidah tu kufur, kalau akidah tu terpesong, tak ada pahala amal ibadah. Walaupun duduk Mekah daripada lahir sampai ke mati pun, akidah nombor satu. Nak dapat kelebihan ni, akidah kena comel. Tapi nak ceritanya macam mana orang yang kita sebut sebagai buta huruf lah. Tak buta huruf sangat. Sebab belah-belah depan Quran besar tu dia ngaji juga Al-Baqarah tu. Tapi setakat tu je belajar. Tak sempat nak khatam Al-Quran. Tak sempat nak khatam satu Al-Quran besar tu. Mana tak pernah baca Al-Quran. Tapi kalau dia menjadi makmum bulan Ramadan tarawih yang khatam satu Al-Quran. Khatam satu Al-Quran ni jangan ambil sekerat-sekerat sikit-sikit. Tambah gitu. Tambah. Kalau ambil sikit-sikit, lepas tu dia rokok, sikit-sikit, lepas tu dia rokok, baru ambil Alhaakumut takasur, tak makan pun kita boleh baca dah. Nak panggil apa orang luar mari tu imamnya. Kalau setakat nak baca 2-3 baris rokok, 2-3 baris rokok. Ada gitu. Panggil jauh-jauh. Pada ni kena belanja makan apa semua. Sebab apa baca pendek-pendek? Kena bacalah panjang-panjang. Sebab tu imam tu 27 28 nak balik dah. Dia kena bajet lah, nak bajet. Kena semalaman ke banyak mana? Semalaman banyak mana ni? Nak cukup 27 Ramadan ke 28 Ramadan ke, dia boleh balik kampung dah, tamat dah. Kena panjang lah. Dia kata orang masjid, pihak masjid panggil tu suruh pendek. Sebab apa? Dia tak cakap nak berdiri. Ni kata bingung. Tak boleh berdiri, duduk lah. Apa masalah? Dia tambah lah kalau panjang-panjang balik tengah malam. Awak balik lah, ni sibuk dengan orangnya. Ni payah kata pening nak pegang masjid seumpama ni. Dok bukan, dia panggil tik malu hafal Quran, tapi kita kata pelik dah, kenapa pendek sangat? Dah habis Quran sebulan kalau pendek gini. Arahan pihak masjid dia kata. Tak boleh panjang. Sebab apa? Sebab hak kepala masjid tu, hak tu hak nak mati dah. Hak tak larat nak berdiri.
Kata pun masalahnya, sehat pun boleh duduk sebab tarawih sembahyang sunat bukan sembahyang fardu. Dia kata nanti balik tengah malam, orang tua tak boleh tidur tengah malam. Awak baliklah awaknya. Apa ni? Dah kena tu, tak ada hal tuju, tak ada target. Yang orang panggil hafal Quran ni targetnya nak khatam Al-Quran. Makna anak makmum ni ada satu Al-Quran, walaupun tak pandai baca sekalipun, walaupun tak pernah khotang sekalipun, tapi ada Al-Quran dalam bekalan akhirat dia. Tapi kena ada akidah lah. Tu imam pun berakidah, jangan pandai baca Quran saja. Anak makmum pun berakidah, jangan semayang turut belakang itu saja. Jadi macam mana kalau kita tak pernah pun khotang Al-Quran, macam mana kita boleh kenal Rasul 25 ni? Kita boleh beriman seorang-seorang Rasul 25. Kerana hak Rasul 25, hak nama dalam Quran, ulama ambil letak dalam kitab. Kenal kat luar lah, kenal kat luar. Nak agak ke baca Quran, tak pandai baca, ambil daripada Al-Quran, ulama pun bubuh dalam kitab. Ini macam dalam Faridah ni, dalam Pati Faridah ni, susun nama dalam ni. Ada tak Nabi susun nama seumpama ni? Tak ada. Nabi tak susun gini, Adam, Nuh, Soleh, Lut, Nuh, apa semua. Tak ada. Nabi tak susun gini. Ni ulama yang susun. Tapi ulama yang susun, ulama ambil mana Rasul 25 ni? Daripada Al-Quran. Ulama buat keluar dalam kitab supaya kenal keluar. Ni. Ini jasa ulama. Akhirnya kita beriman dengan Rasul 25 dengan jalan tafsil, walaupun kita tak pandai baca Quran sekalipun. Lepas pandai baca Quran, kita pun bacalah Quran. Jumpalah dalam tu, tu Ibrahim wal Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal Asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Haruna wa Sulaiman, contohnya. Ni hak Rasul 25 ni. Tapi kita kena dah luar. Tu hak kaedah ulama buat. Tapi ada ke masa Nabi susun Rasul 5? Tak ada. Dah Quran lah. Tapi ulama ambil Rasul Al-Quran, bubuh dalam kitab. Kita kenal melalui kitab. Tapi Rasul 25 ni ulama ambil mana? Ulama ambil daripada Al-Quranul Karim. Sama juga dengan kaedah sifat 20. Wujud kidang bakok tak ada masa Nabi susun gitu. Tak ada masa Nabi susun wujud kidang bakok. Tapi itulah akidah Al-Quran. Ulama ambil daripada akidah Al-Quran, akidah Nabi SAW. Ulama pun bubuh luar wujud kidang bakok, biar kita mengenal akan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kaedah susunan tak ada pada masa Nabi. Tapi wujud kidang bakok adalah akidah Al-Quranul Karim, akidah Nabi SAW. Ulama susun luar untuk memudahkan kita, sebagaimana kita jadi mudah-mudah kita kenal Rasul 25 ni, walaupun kita baca Qurannya tak, tapi kita kenal kerana ulama ambil daripada Al-Quran, ulama bubuh dalam kitab, supaya kita kenal satu-satu Rasul 25 dalam kitab. Baca Quran pula kemudian jumpalah, jumpa dalam Quran tu pula. Tapi kalau orang tak baca Quran, dia beriman juganya Rasul 25. Sebab apa? Dalam kitab. Ada ni. Itu panggil apa? Ulama warasatul anbiya. Jadi Rasul 25 yang nama disebut dalam Quran, wajib beriman seorang-seorang dengan jalan tafsil. Maka jika kita engkar jadi Rasul seorang daripada mereka itu, tadilah Nabi Adam AS bukan Rasul, maka tiada khilaf pada kafirnya. Kafir lah. Dan jika berkata tiada aku tahu, ada ni, ni diengkar terus. Nabi Adam AS bukan Rasul atau kafir. Tapi kalau jawab tak tahu. Tapi kalau Nabi Adam AS tu orang tahulah. Hak tanya nama hak jarang-jarang disebut tu. Lut, anak saudara Nabi Ibrahim AS. Lut.
Tak tahulah. Yelah Lut ni rasul ke, aulia ke, orang soleh ke, sahabat Nabi ke, ni ulama ke, Lut ni Allah tak tahu. Jawab tak tahu. Syuaib tak tahu. Ilyasan tak tahu. Dia tak tahu contohnya. Zulkifli tu kawan kampung kita. Zulkifli orang Melayu. Zulkifli Li tu aja mana? L-E-E. Akhirnya orang kampung panggil Zulkifli, dia panggil. Dah dia aja L-E-E. Nama surat beranak Nama surat beranak L-E-E. Buah nama Zulkifli, L-E-E. Orang panggil Zulkifli ke dia. Ingat budak sekolah. Zulkifli. Tak tahulah Nabi ke tidak. Tapi Zulkifli tu nama orang Melayu. Tak tahu dia jawab. Dia tak engkar. Dia tak kata bukan rasul. Tak tahu. Maka berkata setengah ulama jadi kafir. Dan kata setengah tidak jadi kafir. Tak jadi kafir ni lah pandangan yang muktamad. Kerana bukan diengkar, tapi berdosa. Kerana apa? Kerana wajib kena tahu Rasul 25 ni. Tiba-tiba tak tahu, berdosa. Tapi tak jadi kafir. Ini pandangan yang muktamad. Sebab dia tak engkar. Dia cuma jawab tak tahu. Hak engkar barulah kafir. Hak Rasul 25 yang wajib diimani secara tafsil. Di mana didatangkan nama-nama hak Nabi 25. Nama-nama 25. Yang pertama Adam, yang kedua Idris, yang ketiga Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Isa. Jadi susunan ni Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim dengan Lut ni kita biasa sebut Lut dulu ke Ibrahim dulu? Sebab Lut ni adalah anak saudara kepada Nabi Ibrahim AS. Yang mana ramai-ramai Nabi ni yang bukan di kalangan keturunan Nabi Ibrahim. Ada 7 orang lah. Nabi Adam bukan keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tu anak cucu Nabi Adam AS. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, tu di antara. Nabi Yunus, tu di antara yang bukan di kalangan anak cucu Nabi Ibrahim AS. Dia ada 7 orang rasul. Daripada 25 orang rasul ni yang tidak termasuk di kalangan anak cucu Nabi Ibrahim AS. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Lut tu kita biasa dengar lah tu. Sebab Lut bukan keturunan Nabi Ibrahim AS. Sebab dia adalah anak saudara kepada Nabi Ibrahim AS. Anak saudara panggil keturunan. Cuma dalam kitab disebut laginya Nabi Yunus bukan di kalangan keturunan Nabi Ibrahim AS. Selain daripada tu kesemuanya adalah daripada anak cucu Nabi Ibrahim AS. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Salikin. Kitab Hidayatus Salikin, muka surat muka surat 14. Muka surat 14, baris yang keempat. Baris yang keempat daripada atas. Baris yang keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala
wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan wajib pula menyampaikan air kepada tempat tumbuh bulu janggut yang jarang, dan tiada wajib menyampaikan air itu kepada tempat tumbuh janggut yang tebal. Dan wajib pula menyampaikan air itu kepada tempat tumbuh bulu janggut yang jarang. Tempat tumbuh bulu janggut. Tempat tumbuh bulu janggut boleh kita sampaikan air. Jangan faham mentah-mentah gitu. Sebab tempat tumbuh bulu janggut, tak ada dah tempat tu sebab ada janggut dah. Ke mana? Kan janggut tu keluar daripada daging kita. Tempat janggut tu tumbuh boleh sampaikan air. Tapi kita faham dah ni ayat ni, kita faham ni. Tapi kalau orang soal balik, tempat tumbuh janggut kena sampaikan air, dah tempat tumbuh janggut tak ada dah lah. Sebab dia ada janggut dah di tempat tu. Di tempat tu lah. Di tempat tumbuh janggut tu. Faham tak ni? Di tempat tumbuh janggut, daging tu, daging dagu di tempat tumbuh janggut tu. Nak sampaikan air macam mana? Yang kita wajib sampaikan air adalah di tempat sekitar tu. Di kulit sekitar tu. Di tempat, di kulit sekitar janggut. Dan termasuk janggut tu sendiri. Bukan tempat kulit tu saja. Sini bicara kulit tu, tempat tu. Bukan hanya tempat tu, bukan diri janggut tu lah. Tapi bukan hanya janggut, termasuk tempat. Bukan tempat tumbuh janggut tu, di sekitar tu. Wajib kena sampai air ke pangkal janggut. Di kulit-kulit di keliling janggut tu, wajib disampaikan air. Janggut mana ni? Janggut yang jarang. Tempat bulu janggut yang jarang, yang nipis. Kita panggil jarang ke nipis. Dan tiada wajib menyampaikan air itu pada tempat tumbuh janggut yang tebal. Dia kalau kita tebal nipis lah tau. Ke tebal lawang dia jarang. Tebal nipis lah. Jadi janggut yang nipis. Janggut yang jarang. Yelah kita faham lah tu. Dia kalau janggut tu jarang, nipis, dia wajib kena sampaikan air sampai ke pangkal bulu janggut dan kulit yang ada di sekitar. Wajib sampaikan air. Adapun kalau janggut tu tebal, hanya tak wajib sampaikan kepada batin janggut, sama telah tak wajib sampaikan kepada pangkal daging hak tempat janggut tumbuh. Ni ketika berwuduk lah. Ni ketika berwuduk. Ketika mandi wajib, janggut tebal sekalipun wajib sampaikan air ke dalam. Ketika mandi wajib, dia berwuduk ni berkali-kali. Hak tetap dah semayang 5 waktu. Hak tetap dah. Belum lagi ketika nak semayang sunat. Belum lagi ketika nak pegang Al-Quran. Jadi banyak ketika kita nak berwuduk. Maka kalau janggut tu tebal, wajib disampaikan pada sekalian sampai ke pangkal janggut dan kulit yang tumbuh di sekitar janggut tu, maka satu kesukaran, kepayahan. Adapun mandi wajib, tu bukan berulang kali. Jadi kalau mandi wajib, walaupun bulu janggut tu tebal macam mana pun, wajib sampaikan air kepada batin, pangkal bulu janggut dan kulit yang ada di dalam tu. Ada ni. Ini ketika berwuduk. Jadi dalam kitab Idatus Salikin ni dia susun terlebih dahulu perbuatan wuduk, termasuk hak wajib dan hak sunat letak sekali. Kemudian barulah terakhir itu baru didatangkan berkaitan dengan rukun wuduk ada 6 perkara baru didatangkan.
Tapi ni dia bicara secara sekaligus ni. Sebab kalau nak bicara biasa kitab fiqh, nak bicara bab bulu-bulu yang tumbuh dalam kawasan muka, dibicarakan ketika membicarakan rukun wuduk yang kedua. Membasuh muka, rukun wuduk yang kedua, baru dibicarakan berkaitannya wajib sampaikan air kepada sekalian daging-daging yang tumbuh dalam kawasan muka. Kalau ada daging lebih di pipi, wajib kena basuh. Kemudian tiap-tiap bulu yang tumbuh dalam kawasan muka, wajib kena basuh. Bila bicara ni, termasuk bulu janggut. Bila bicara ketika membicarakan rukun wuduk yang kedua, membasuh muka. Tapi tak ni, dia tak bicara lagi ni. Dia bicara sekaligus. Mulai daripada basuh pergelangan tangan pun semua. Kemudian berkomor-komor serta memasukkan air ke dalam hidung. Jadi dia sekaligus ni. Diceritakan berkaitan dengan niat. Tapi bukan dia cerita rukun wuduk ni. Dia cerita sekaligus. Dia cerita sekaligus. Hak sunat-sunat pun dia sekali. Macam terdahulu bicara hak berkaitan dengan tempat andam. Dipanggil makhluk tahzif, tempat andam ni. Ni dipanggil apa? Tempat andam. Sebab rambut kita ni akan jadi ke dalam ni, akan jadi ke dalam. Akan jadi macam ke muka ni. Ni. Orang perempuan panjang lah ni. Ni. Basuh ni. Kena sampaikan air. Hak ni sunat, bukan wajib. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali wajib. Dan kena sampaikan air kepada 2 bulu kening, misar, 2 bulu mata dan 2 tali tudung. Hak tu wajib. Tapi tak cerita lah sini ni. Tak cerita. Wajib sunat tak cerita. Dan sampaikan olehmu air itu kepada tempat yang tahzif, iaitu tempat yang diadahkan oleh perempuan Arab mencukur akan dia. Dan sampaikan olehmu pula air itu kepada tempat tumbuh rambut yang 4, iaitu 2 kening dan misar dan 2 bulu mata dan 2 tali tudung. Tidak sebut wajib sunat. Hak ni baru sebut wajib. Dan wajib pula menyampaikan air kepada tempat tumbuh bulu janggut yang jarang. Baru cerita wajib. Hak sebelum tu tak sebut. Sampaikan air di bulu kening, bulu misar, bulu mata. Hak tu wajib. Sampaikan air kepada ni. Nak tempat andam ni sunat. Ni sunat buat keluar. Baru perempuan buat keluar panjang. Lelaki tak ada apalah. Dia tak ada pergi ke mana lelaki ni. Ada pun hak tali tudung ni. Hak sideburn ni. Hak sideburn wajib. Ni sideburn ni wajib. Sebab apa? Sideburn ni tumbuh dalam kawasan muka. Dia tali tudung ni, kalau kita jawi, termasuk sideburn, termasuk jambang. Sideburn pun dia panggil tali tudung, jambang pun dia panggil tali tudung. Kita sideburn lain, jambang lain. Arab, sideburn izar, jambang arid, janggut lihyah. Jadi ni izar, ni sideburn izar. Izar lain, arid lain. Arid ni jambang. Tapi kita jawi dia panggil tali tudung. Jadi tali tudung ni hak sideburn ni, ni sideburn. Dia muka bulat kan, muka bulat. Sideburn duduk mana? Duduk bahagian muka, bukan bahagian kepala. Tapi orang perempuan dia jambang tak ada. Sideburn dia panjang, orang perempuan sideburn dia bubuh sekali dengan bulu yang tumbuh dalam kawasan kepala. Tak ada orang perempuan yang buat keluar sideburn. Sideburn tu bukan bulu kepala, itu bulu muka. Sebab tu kalaulah bulu sideburn terkeluar pada masa semayang orang perempuan, semayang tak batal. Sebab itu bukan bulu kepala, itu bulu muka. Pada ni. Jadi bulu sideburn perempuan kalau ni kalau perempuan tu pelai ada janggut, sama. Dia semayang, janggut dia keluar orang puang. Sah tak semayang? Sah. Sebab itu bukan bulu kepala, itu bulu muka. Perempuan ni ada misal. Tak apa, itu bulu muka. Sideburn perempuan ni tiba-tiba keluar masa semayang. Batal dah. Tak batal, itu bulu muka. Ada ni. Jadi bulu sideburn perempuan ni sama dengan bulu mata lah.
Kan bulu mata ni kan, kuning ke bulu mata ke kan? Kau puan simpan mana? Duk muka lah. Dah apa boleh ke? Boleh ke tak? Boleh lah, itu bulu muka bukan bulu kepala. Bulu kepala rambut barulah tidak sah walaupun seorang. Ini pemazhab Syafi'i lah. Tapi kalau bulu saibeng yang terkeluar ketika perempuan sembahyang, tu sah. Sebab bulu saibeng bukan bulu kepala, bukan rambut, itu bulu muka. Tapi kena beringatlah, orang perempuan ni memang saibeng dia akan bubuh ke belakang bersekali dengan rambut kepala. Masa nak berwuduk wajib kena tarik keluar sehla pun jangan tinggal. Sebab itu bulu muka bukan bulu kepala. Jadi di situlah keliru, sebab dia selain daripada sambung dengan bulu kepala serta dia bubuh ke belakang. Jadi keliru tu. Ada pula dia, saya tanya dia kata. Saya tanya ustazah, dia kata. Orang perempuan ni dia tanya ustazah. Dan ustazah kata mana? Ustazah kata nak basuh boleh, tak mau basuh boleh. Dia kata saya jawab gitu. Saya kata pelik kat ustazah ni. Saibeng dia tu padahal. Dan ustazah, saibeng ni nak masa berut wajib tak kena basuh? Nak basuh boleh, tak mau basuh boleh. Sunat berkali dah kalau boleh belaka tu, sunat ke haru. Mana gitu, wajib kena basuh tu. Badan ni. Macam sebut lepas lah. Bila saya tanya almarhum Baba Najmuddin, Baba kata dimaafkan. Kerana perkara ni perkara yang ramai orang tak tahu. Dimaafkan, mana sah wuduk, sah semayang, kerana ramai orang tak tahu. Tapi jahil itu tak dimaafkan, melainkan jahil kerana baru masuk Islam, baru dimaafkan. Tapi kalau jahil kerana tak belajar, jahil itu berdosa. Jahil itu tidak dimaafkan. Tapi cuma wuduknya sah, sebab itu perkara yang halus-halus dia kata. Itu almarhum tu Baba Najmuddin. Sebab dia jawab gitu. Kalau tidak kau, Allah lah. Dia sebut lepas lah, satu kelas tu 560 orang perempuan. Seorang je tunjuk, ustaz buka. Bukan dia buat keluar, tapi dia kena buat keluar. Saibeng dia kata. Sebab itu muka. Seorang dia. Hak lain pengong, hak lain. Mu tengok aku tengok mu. Tapi mungkin dalam ramai-ramai tu ada juga yang buat keluar saibeng, cuma dia jenis malu tak nak cerita, mungkin ada. Bukan kata 560 orang tu seorang tu je, tapi hak beritahunya seorang tu je. Hak lain pengong. Kenapa pula saibeng kena basuh? Saibeng bulu muka bukan bulu kepala. Tunjuk mana muka? Muka bulat. Sekarang ni muka. Jadi saibeng ni tumbuh dalam muka ke tumbuh dalam kepala? Tumbuh dalam muka. Maka wajib kena basuh lah. Kejut masa tu. Ini bicara bab wuduk. Kalau wuduk tidak sah, semayang tidak sah. Jadi tanya almarhum Baba Najmuddin, Baba kata dimaafkan. Mana wuduk sah, semayang sah. Tapi jahil itu berdosa. Kerana tak ngaji molek. Jadi siapa ke tak tahu. Bulu saibeng tu bulu muka. Jadi terlepas pandang ke macam mana orang panggil? Terlepas pandang. Tapi orang tua-tua dulu, molek-molek ada, dia tahu Orang tua dulu ngaji tak banyak nak banding orang sekarang. Orang tua dulu mana ada belajar banyak-banyak. Dia bukan ada ramai orang ngajar. Tapi setakat saya kenal tu, orang dulu-dulu memang dia basuh. Ya keluar saibeng. Bukan saibeng buat keluar. Ni buat keluar ni. Hak tempat andam ni buat keluar. Buat keluar. Lalu kita tengok kok macam apa? Jerebong bukan? Dak ni buat keluar, ni buat keluar. Okey. Dia panggil apa? Jerebong ke apa? Jadi macam ni macam dak ni buat keluar. Rambut panjang orang dulu bukan rambut pendek. Buat keluar habis ni. Hari buat keluar. Lepas tu keluar ni pula. Bila dia basuh muka, basah baju. Sebab apa? Air tu neleh tau. Kalau kita tengok kok, payah je nampak. Senang, buh ke belakang.
Kosong depan. Barulah mudah basuh muka. Ni hak ni bawa keluar. Hak sunat Hak ni hak sunat bawa keluar. Hak ni memang wajib. Tapi bila rambut tu panjang lah. Orang dulu tak ngaji banyak boleh tahu. Orang sekarang ni, orang dulu pakai selendang je. Orang sekarang ni pakai comel-comel. Tapi ilmu macam mana? Dulu selendang pun tutup molek. Di selendang ditutup. Molek lah ditutup. Tapi selendang orang sekarang, comel-comel belaka pakai. Tapi sideburn tu adalah bulu yang tumbuh dalam kawasan muka, tiba-tiba tak tahu. Gimana? Nasib baik dimaafkan kalau tidak kena qada habis semayang daripada umur balik. Tahu bila? Umur 5, 60. Berapa puluh tahun semayang kena qada? 30, 40 tahun kena qada semayang. Ada ni. Hilanglah mak haji. Kerana mak haji tak nampak dalam bilik. Buat apa mak haji? Qada semayang. Uzlah. Lama dah. 50 tahun nak kena qada semayang. Sebab apa? Wuduk tidak sah. Semayang tidak sah. Sebab saibun tak basuh. Kalau tak maaf ni bab pekoh. Kalau bab tauhid, pegangan salah, tak ada maaf. Tu kena bertaubat beradang waktunya. Memang pahala amal ibadah terdahulu tak ada. Kalau pegangan salah. Tersalah pegangan, tu tutup buku. Bab pekoh ni adalah yang mana dimaafkan apa semua. Kalau tidak sah mengikut pandangan mazhab Syafi'i, sah mengikut pandangan mazhab yang lain. Ini ada bab pekoh. Bukan waringan bab pekoh kena ngaji molek. Maknanya tak ambil tahu mana siapa ke, tak tahu pun saibun bulu muka. Bila tunjuk molek-molek, ni bulu muka. Ya sungguh ustaz, memang bulu muka macam mana kita tak tahu, dah belajar. Dia kata belajar juga, dia kata. Wallahualam lah, tidur orang kali. Dia kata belajar juga. Tidur lah tu. Tak boleh tunjuk kan. Mula-mula orang bertikap, ustaz saibun tu rambut kepala. Orang bertikap. Saibun rambut kepala. Okey, kita tengok. Mana muka? Muka. Tunjuk muka mana? Ke muka ni erong ikut bawah ni naik balik turun semua lagi tu. Kepada tunjuk muka ni pusing bulat. Tengok. Saibun tumbuh di mana? Dalam kawasan muka dan kawasan kepala. Tak ada nak kata apalah. Allah ya sungguh ustaz muka. Tak kenal muka. Waktu saya pergi pondok jumpa almarhum Tok Guru tu. Sebab apa? Allah lah kata kalau tak maaf kena qada lah. Bila almarhum Tok Guru kata dimaafkan, saya pun tak tanya banyak kitab mana ke tak tanya dah. Sebab apa? Allah lega. Pada ni nak balik cerita, tak apalah, tak payah qada. Nak balik cerita, dimaafkan. Dah berisah dah ni orang belajar. Dah tak sah semayang sebab wuduk tidak sah. Tak sah tawaf rukun haji sebab wuduk tidak sah. Dah kata mana. Tapi tak apalah, hak tawaf tu boleh pakai mazhab Hanafi. Sebab mazhab Hanafi tawaf ni tidak syarat suci daripada hadas. Kata mazhab Hanafi tak apalah. Sebab semayang ni. Tu sebab disebut ngulpah tu. Dia kalau ada kawan-kawan dia mok haji, hak jenis bodoh sombong sikit, ajak belajar dia buat je. Ajak belajar, pandai dah. Ajak belajar, kita belajar dah dulu. Kita pandai dah, belajar dah dulu. Tambuh. Maka dia tanya persoalan mana untuk menyedarkan. Banyak hak mu tak tahu sebenarnya. Dia tanya bab saibun saibun kamu basuh ke tak? Saibun mana? Dia pun cerita. Tak basuh, kata dia tu rambut kepala. Wuduk awak tidak sah, semayang awak tidak sah, haji awak tidak sah. Gelaran mak haji tu kena tarik balik tu sebab tak sah haji. Dia nak menyedarkan. Tidak cerita lah pula, dimaafkan tak cerita. Sebab senyak je. Dah sombong sangat. Pandai dah lah, belajar dah lah. Pandai dah lah, belajar dah lah.
Dia nak menyedarkan bahawa banyak benda tak tahu. Yelah ada orang dia mari belajar, dia kata kerana kawang je. Kerana ambil hati kawang je. Bila belajar dia kata satu benda baru dengar, dua benda baru dengar, tiga benda baru dengar. Oh, banyak tak tahu. Itulah kamu mari belajar buat apa. Bila mari belajar banyaklah benda tak tahu. Lepas tu jangan mari belajar, tahu belakalah. Atau panggil mari belajar ni mari cari nyakit. Kan senang kan dok belajar, pandai kita kan senang. Sama juga jumpa doktor, jangan jumpa doktor. Jumpa doktor cari penyakit. Jumpa doktor cari penyakit. Lepas tu jangan jumpa doktor, tak ada penyakit. Jumpa doktor siap makcik nyakit tu. Tak boleh makan tu, tak boleh makan tu. Hak sedap-sedap belaka tak boleh makan. Dah kenapa kamu cari doktor? Pada ni. Dia cari doktor tu cari nyakit. Sama juga pergi belajar. Pergi belajar tu, jahil. Kalau tak mau sedar jahil, tak usah belajar. Senang. Tahu dah, pandai dah, tahu dah, pandai dah. Dia terlepas belajar, Allah banyak benda tak tahu. Bab-bab akidah pun tak lulu. Jadi dia kata, dia tanya bab saibeng lah. Nak menyedarkan. Sebab dia kata, ramah. Dia tanya orang perempuan, dia kata, dak. Dia tak basuh saibeng. Dia tak basuh. Jadi maknanya saibeng tu duduk belakang semua ni, masa wuduk basuh muka. Basuh muka. Habislah. Tu tali tudung dia panggil. Izar bahasa Arab. Dia kalau macam bulu mata ke, bulu kening ke, misal ke janggut ke, jambang ke, tu tak ada timbul keliru tu. Memang terang-terang kita kata itu bulu muka. Jadi saibeng ni oleh kerana dia jadi dekat dengan kepala, satu lagi saibeng ni orang perempuan bubuh ke belakang, tu jadi keliru tu. Jadi keliru. Ingat molek tu kepada bini anak, ingat molek anak puang tu. Kena peringat, kena cerita molek. Bulu yang tumbuh dalam kawasan muka. Dan wajib pula menyampaikan air itu kepada tempat tumbuh bulu janggut yang jarang, dan tidak wajib menyampaikan air itu pada tempat tumbuh janggut yang tebal. Kemudian jarang tebal ni kita bercakap dengan seseorang, jarak kita bercakap tu nampak tak kulit di bawah bulu janggut. Kalau nampak kulit di bawah bulu janggut, dia panggil nipih. Kalau tak nampak kulit di bawah bulu janggut, dia panggil tebal. Dia gitu ya. Dia sini bicara bulu janggut. Sama dengan juga dengan saibeng. Sama juga dengan jambang. Jambang ni. Ada orang tumbuh nipih je, nampak dia punya kulit. Ada orang tumbuh jambang ni. Macam tok syekh tu. Kan dia punya tu kan tebal tu. Nampak tak dia punya kulit di pipi dia tu. Tak nampak, dipanggil tebal. Sama juga dengan janggut. Kalau nipih, wajib sampaikan air ke pangkal. Kena sampaikan sungguh-sungguh. Ada pun kalau nipih, tak wajib sampaikan air pada pangkal. Makna sekodar-sekodar je basuh muka. Makna walaupun di dalam pangkal jambang, di pangkal janggut yang tebal tadi, air tak sampai, memada. Kalau janggut, kalau jambang yang tebal. Ada ni. Tapi sini disebut janggut sahaja. Kemudian di antara yang nak bicara bab mukanya, di antara yang diperingat dalam kitab bab basuh muka ni, di antara yang diperingat dalam kitabnya adalah dia panggil humratus syafatain. Humratus syafatain ni humratus syafatain. Humrah merah. Humratus syafatain, merah bibi mulut. Ini adalah muka. Ni kena jaga. Sebab terkadang kalau bulan Ramadan ada orang yang ketika dia basuh muka, dia buat gini. Dia kemam. Kemam panggil.
Sebab dia takut air sera masuk ke dalam. Ni bulan puasa. Dia takut air sera masuk ke dalam. Maknanya merah bibir mulut yang kawasan muka ni sudah berada di dalam. Tak kata air di situ, tak usah wuduk. Itu muka. Merah dua bibir mulut dipanggil muka. Jangan kemam gitu. Apa kemam? Dia kata takut air sera masuk. Air tak masuk. Kalau sera masuk tak apa, dia panggil tawaluk. Apa? Ha? Apa panggil apa? Tawaluk ni. Jerak. Apa? Ha? Serak. Mana serak ke dalam? Serak tak apa, dia panggil tawaluk je. Ada ni. Serak ke dalam? Tak apa tu. Bukan kata puasa ni siapa ke tak boleh nak serak langsung. Serak air tu. Dia. Kita berkomor bulan Ramadan. Kita ludah. Ada tak tinggal baki-baki air? Ada tak? Ha? Hak ada basah di lidah, basah di langit tu. Bukan air yang kita berkomor tadi. Ha? Adakah kita ambil tolak ni? Kita hanya ludah je, ludah. Tapi ada tak tinggal hak basah di lidah, hak basah di langit-langit tu? Ada tinggal. Hak tu pun dimaafkan. Bos takat sera. Hak tu dah apa? Hak tu sera. Dia tak panggil tak sera. Dah panggil sera. Hak tadi sebelum tadi? Serak. Serak. Sera tak panggil? Sera tu mesra tau. Dengan dia tu rasa sera sikit. Tu lain tu. Mana kalau setakat rasa ke dalam, tu dah apa. Tapi dia nak jaganya akhirnya mereka macam muka. Bulan Ramadan. Ditutup merah bibir mulut yang ianya kawasan muka. Pandai ni. Ni dipingat dalam kitab. Sebab apa? Sebab takut kita tutup. Humratus syafatain dia panggil. Humratus syafatain, merah dua bibir mulut. Yang diperingat dalam kitab laginya ni. Ni. Di bawah telinga ni. Sebab bawah telinga ni dia tak ada sempadang. Pandai ni. Hak belah atas ada sempadang rambut. Belah ni ada sempadang telinga. Belah keng ada sepadang keng. Belah dagu ada sempadang daging ni, tulang dagu. Tapi bawah telinga ni dia tak ada ni, dia macam kosong ni, sampai ke belakang. Tak ada sempadang. Kena jaga ni, takut tak cara sini ni. Ni tak apalah, sampai di telinga habis. Sampai ke keng, sampai ke tulang dagu. Ni tak ada ni. Ni tak ada. Dan kitab suruh amati. Takut tak sampai sini air ni, ni bawah ni. Sebab kita hanya jaga kat telinga je. Sebab sempadan muka di telinga. Bawah telinga ni ada tempat yang seperti tak ada sakatan. Satu lagi yang dipingat dalam kitab ni terkait basuh muka adalah ni. Panggil apa? Ropong tau. Ropong hidung. Ni. Kena jaga. Sebab apa? Sebab kadang-kadang ada apa? Kuping ke apa? Kuping nyuh. Tahu? Dia ni. Kena jaga ni. Takut ada tinggal. Dah kita sesama kan. Sesama ni kadang-kadang dia adalah tinggal macam dia punya kuping tu. Kena jaga ni. Kena jaga. Dalam kitab peringat suruh jaga. Bukan siapa ke tonyoh ke ropong hidung, siapa ke merah. Tu orang rasuah. Dia ambil wuduk, merah batang hidung dia. Apa? Dia tonyoh. Bukan gitu kata. Cuma kita peringat supaya kita berhati-hati. Mana kena hati-hati belakang ni. Ni. Kena hati-hati. Sebab apa? Sebab pagi-pagi contohnya takut ada kotoran. Tapi bukan siapa ke merah mata ambil semayang. Hidung merah, mata merah, dia tonyoh ke tepi ni. Cuma dan kita suruh peringat. Takut ada kotoran ni, kotoran di
Mata kita sebelah dalam dan juga sebelah tepi. Kena jaga. Ni sebelah dalam kat hidung, ni sebelah tepi, ni kat telinga ni kena jaga. Termasuk wapang hidung kena jaga. Lepas tu humratus syafatai ni. Ni merah dubin mulut pun kena jaga. Sebab itu semua adalah kawasan muka. Dan baca olehmu pada ketika basuh muka itu, Allahumma bayyid wajhi binurika. Binurika. Yauma tabyaddu wujuhu awliyaik wa la tusawwid wajhi bizulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daik. Ini bacaan doa ketika membasuh muka. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.